Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah il aliyil azim. Pertamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita nikmat iman dan juga nikmat Islam. Sampai hari ini alhamdulillah kita masih lagi berada dalam jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, jalan-jalan yang baik sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupan ni sangat sekejap. Pejam celik, pejam tak celik-celik iaitu mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam sekejap ni lah yang kita patut berhati-hati. Orang kalau dapat nikmat yang sedikit, dia boleh jaga. Tapi kalau banyak nikmat dia rasa nikmat tu sampai di penghujung-penghujung dia boleh jadi terleka, sehingga dia lupa untuk menjaga nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Hidup ni macam tu juga. Jadi hidup ni Allah Ta'ala berikan kepada kita kebebasan. Tapi kebebasan itulah yang jarang-jarang orang dapat manfaatkan dengan sebaik mungkin, sehingga dia lupa untuk menjadikan kehidupan dia untuk kehidupan yang terbaik. Dia nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekejap kita duduk atas muka bumi ni. Lepas tu kita pun tak dapat nak bayangkan bagaimana kehidupan kita selepas ni untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk berada dalam majlis-majlis ilmu macam ni pun Allah Ta'ala pilih. Dan kita doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang apa yang kita buat hari ini bukan sekadar kelaziman, bukan sekadar rutin untuk kita dengar kuliah, untuk seronok-seronok nak dengar, tapi menjadi kesan yang mendalam terhadap diri kita, hati kita. Untuk hati tu nantilah yang kita nak bawa balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan hati orang-orang yang beroleh kemenangan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab apa? Ada orang dia melazimi Quran, tapi melazimi Quran dia iaitu sekadar bacaan. Dia baca. Ada orang dia lazimi Quran, dia agungkan Quran, menjadi Quran tersebut dia letak di tempat tinggi, dia balut dengan balutan yang cantik. Ada orang dia suka Quran, dia buat majlis-majlis tilawah dan sebagainya. Tapi Quran jauh lebih hebat daripada tu. Quran sepatutnya jadi manual. Macam kita beli peti ais dapat manual. Nak guna peti ais sungguh-sungguh tu tengok manual macam dia nak pakai. Macam tu juga hidup ni Allah Ta'ala bagi. Nak hidup betul-betul, nak manfaatkan sebaik mungkin, itulah Al-Quran yang Allah Ta'ala beri pada kita. Bukan sekadar untuk pertandingan, bukan sekadar untuk menggelar gelaran Al-Hafiz, bukan sekadar untuk dilaungkan ataupun dialunkan malam-malam tertentu ketika kematian. Tapi Quran ni manual semasa kita hidup untuk kita nak bawa balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mukadimah sebagai kita bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan kita baca hari ini menjadi hati kita yang sentiasa sedar, yang aware bahawa kita nak mendapat iman dan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah hari ini kita akan ambil iktibar berkaitan dengan kisah antara Nabi Adam dan juga Iblis, yang mana kita boleh ambil kisah-kisah dan pengajaran-pengajaran untuk bagaimana kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Hamba Allah yang bertakwa yang berbeza dengan perangai-perangai yang ditunjukkan oleh Iblis ataupun syaitan laknatullah. Baik. Kita akan baca ayat ke-19 daripada surah yang ke-7. InsyaAllah kita akan membaca dan kita akan tadabbur sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya Adam
uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wala taqraba hazihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu di dalam syurga, serta makanlah dari makanannya sepuas-puasnya apa sahaja kamu berdua sukai. Dan janganlah kamu hampiri pokok ini. Jika kamu menghampirinya, maka akan menjadilah kamu dari orang-orang yang zalim. Baik. Hari ini kita lihat satu kisah daripada Al-Quran, iaitu kisah Nabi Adam AS. Kalau kita ulang kaji balik kisah Nabi Adam, kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah para nabi, Nabi Adam ni nabi yang keberapa? Yang pertama. Adapun Rasul, khilaf di kalangan ulama yang kata Rasul tu Nabi Nuh yang pertama, kan? Nabi Nuh. Tapi kalau Nabi ni keseluruhan Nabi Adam AS, tak ada kemusykilan, dialah yang pertama. Jadi Nabi Adam manusia yang pertama juga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adam diciptakan daripada tanah. Kita daripada air mani. Daripada air mani. Kita daripada air mani. Adam dijadikan daripada tanah. Jadi betul lah kalau kita kata kita ni dijadikan daripada tanah. Tapi tanah ni adalah unsur yang diwarisi. Apa pun kejadian kita yang dijadikan daripada air mani. Dalam surah At-Tin ada ceritakan. Adam diciptakan daripada tanah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum menciptakan Nabi Adam AS, Allah Ta'ala dah ada juga makhluk-makhluk yang lain yang bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya malaikat. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum adanya lagi Nabi Adam AS. Jin juga sebelum adanya manusia yang bertadbir di atas muka bumi ini, dah ada juga makhluk yang bernama jin berada di atas muka bumi ini. Jadi bumi ni sebelum adanya manusia, beratus-ratus tahun ataupun tak tahu berapa lamanya, telah ditadbir oleh jin. Sehinggalah jin dia engkar dan tidak menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tak tahulah kisah sebelum ada manusia tu. Tak ada riwayat ataupun tak ada cerita-cerita yang khusus cerita tentang sebelum kejadian manusia tu bagaimana. Tapi yang pasti, yang sahihnya yang ada, iaitu Allah Ta'ala sebelum adanya muka bumi ini, satu makhluk yang diciptakan oleh Allah mentadbir muka bumi, iaitu dipanggil golongan jin. Dari jin ditadbir muka bumi, sampailah mereka diingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mereka ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Ta'ala utus makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengalahkan tentera ataupun golongan-golongan jin di atas muka bumi ini. Jadi malaikat pergi dan sebagainya, tak dapat nak selesaikan. Satu je makhluk Allah yang berjaya selesaikan perkara ini, iaitu siapa? Azazil. Azazil dia dapat turun ke muka bumi ini dan dia dapat lemahkan golongan jin di atas muka bumi ini. Lantaran Allah Ta'ala pun mengangkat semua makhluk dia berada di atas arash sana. Lalu Allah Ta'ala berfirman dalam surah 2 ayat 30. Kalau kita lihat dulu-dulu, Allah Ta'ala cerita dalam Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan Allah Ta'ala tak kala berfirman kepada malaikat, dia kata sesungguhnya aku nak jadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Bila Allah Ta'ala nak jadikan khalifah ke atas muka bumi ini, maka kat situ ada beberapa pertanyaan daripada malaikat. Ya Allah, kalaulah jin tersebut telah pun ingkar kepada Allah Ta'ala, menumpahkan darah dan sebagainya, ini nak jadikan manusia pula. Sebab malaikat dah nampak kesan-kesan yang ditadbir oleh makhluk-makhluk ini. Jadi lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu semua tidak tahu. Okey. Jadi bila Allah Ta'ala jadikan Adam AS, maka Allah Ta'ala perintahkan seluruh makhluk dia untuk sujud kepada Adam AS. Boleh tak sujud selain daripada Allah Subhanahu Taala? Tak boleh. Tapi ini adalah perintah Allah Subhanahu Taala. Maka Allah Ta'ala nak uji semua makhluk dia sama ada mereka nak taat kepada Allah ataupun tidak. Bukan isu Adam tu. Isu ni ialah Allah Ta'ala nak uji yang mereka ini taat kepada Allah
ada sifat sombong ataupun tidak. Jadi Allah Ta'ala suruh sujud kepada Adam AS. Bila sujud kepada Adam AS, semuanya sujud kepada Adam AS, kecuali satu je makhluk Allah tak mau sujud, iaitu yang bernama Iblis. Iblis tak mau sujud kepada Adam AS. Jadi bila Iblis tak mau sujud kepada Adam AS, nampak tak bila Allah Ta'ala katakan ayat tadi, Inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu apa yang kamu semua tidak tahu. Sebab Allah Ta'ala mempunyai rahsia yang sangat besar. Dia boleh tahu dah dalam hati tersebut siapa yang ada sifat takbur, siapa yang ada sifat sombong. Dalam hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, Nabi kata, siapa yang ada sebesar zarah sifat sombong dan takbur, maka dia takkan dapat masuk ke dalam syurga. Okay. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala ketika kejadian Adam AS, yang pertamanya sebab bukan kerana Adam, tapi sebab Allah Ta'ala nak menguji sekalian makhluk dia sama ada mereka dapat ikut perintah Allah ataupun tidak. Jadi bila Iblis ingkar kepada perintah Allah, bahkan dengan sombong, dan dia berkata, Adam tu daripada tanah, aku daripada api, maka aku lebih baik daripada Adam AS. Dalam surah yang sama kita boleh lihat ayat yang ke-12, kisah rintitan sebelum tu. Iblis kata, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Sebab itulah perkataan ana khairum minhu ni dirakam dalam Al-Quran. Sebab kata para pentafsir, perkataan aku lebih baik ni sangat bahaya dalam kehidupan. Aku lebih baik daripada dia, aku lebih baik daripada tu, kan. Aku kan. Sungguhnya aku tu. Sedangkan yang kebaikan tu, maha baik tu siapa? Allah Ta'ala. Aku lebih hebat daripada dia. Yang hebat tu siapa? Sifat siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat-sifat yang bahaya untuk kita nak akui bahawa itu adalah diri kita. Okey. Pendek ceritanya, Iblis dihalau daripada syurga, Adam duduk di dalam syurga. Tapi Iblis sempat dihasut Adam. Ketika Adam sorang-sorang, Allah Ta'ala keluarkan pula daripada Adam, iaitu siapa? Hawa, untuk menemani Adam di dalam syurga. Jadi Adam pun hidup dalam syurga dengan Hawa. Maka Iblis dia tak puas hati lagi. Iblis kata apa? Dia cakap pada Allah tadi. Dia kata, ya Allah, aku akan hasut anak cucu Adam. Dan Allah Ta'ala izinkan sehinggalah hari kiamat. Kecuali Allah Ta'ala kata, hamba dia siapa yang tak dapat dihasut oleh syaitan? Hamba-Ku yang ikhlas. Illa ibadallahil mukhlasin. Hamba Allah yang ikhlas kepada Allah, yang tak dapat dihasut oleh syaitan. Jadi bila Allah Ta'ala perintahkan Adam AS dalam ayat ni tadi, apa dia? Maka Allah Ta'ala kata apa? Wahai Adam, tinggallah kamu dengan isteri kamu dalam syurga, dan makanlah puas-puasnya pun, kan? Tapi jangan hampiri pokok ini. Jangan hampiri pokok ini. Ini kata siapa? Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata-kata kita biasa, aku rasalah kan dekat sana tu bawah pokok tu keras, jangan pi, bahaya, sebab nanti budak-budak boleh kena, kan. Mungkin kata-kata manusia dia mengagak-agak dan sebagainya. Tapi kata-kata Allah dalam Al-Quran, bila dirakam oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ni dipanggil apa? Sebagai kalam Allah. Allah Ta'ala cerita tentang kejatuhan Rom. Jadi tak? Jadi. Walaupun masa zaman Nabi Muhammad, Rom tak berperang lagi dengan Islam, belum mula lagi, kan. Sehingga nak kewafatan Nabi tu baru Nabi hantar tentera untuk pergi ke Rom. Tapi kata-kata Allah jadi. Bila Allah Ta'ala kata Quran sebagai petunjuk, hudan lil muttaqin, maka jadi Quran tu betul-betul petunjuk. Dan Allah Ta'ala berkata kepada Adam, jangan dekat dengan pohon ini. Maka kata-kata Allah bukan main-main macam kata-kata kita, yang kita boleh ambil ataupun tolak. Kata-kata Allah satu benda yang pasti. Jadi bila Allah Ta'ala pesan kepada Adam, maka Adam pun dia mendengar kata Allah bahawa itu adalah perintah daripada Allah. Tapi apa terjadi? Bila kita nak beriman kepada Allah, maka syaitan akan datang hasut kita. Syaitan akan datang hasut kita. Jadi syaitan pun, dia pun mulakan misi dia. Macam mana dia nak menghasut Adam AS untuk menghampiri pokok tersebut. Okey. Jadi cara yang sama daripada dulu sampai sekarang. Maka ayat yang ke-20 selepas tu Allah SWT berfirman, فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. Dalam ayat tu ada liyubdiya lahuma ma wuriya, ada waw kecil, itu kena baca dua harakat. Walaupun waw tu tak jelas
kecil tapi kena baca 2 harakat. Ma wuriya anhuma. Syaitan pun dia hasutlah Adam alaihi salam. Dia kata apa? Dia bisikkan, was-was. Dalam ayat apa? Was-was. Syaitan bisikkan. Kalau bisikan manusia dipanggil bisikan, tapi syaitan punya bisikan dipanggil apa? Was-was. Jadi kalau orang kata aku nak ambil wuduk tapi aku rasa was-was. Was-was tu jangan kita dekati. Was-was tu syaitan punya bisikan. Aku nak buat baik tapi aku was-was lah, takut orang ni nanti aku rasa duit aku akan habis jika aku nak bersedekah. Was-was kan? Was-was ni sama ada kita dengar itu ada kalimah was-was ataupun kita tak sedar. Sebab kita tak tahu, nak mengenal sama ada itu bisikan ataupun itu adalah iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syaitan digunakan satu aja kaedah, iaitu was-waskan manusia, bisik kepada manusia. Jadi dia bisik kepada Adam AS. Dia kata apa? Wahai Adam, tidaklah Tuhan larang sangat kamu nak dekati pohon ini. Dia kata syaitan, tak adalah Allah Ta'ala tu nak larang sangat hampir ke pokok ni. Dia kata, melainkan sebab Allah Ta'ala dia tak nak kamu berdua, seolah-olah macam Allah Ta'ala tak suka kamu nanti, Adam dan Hawa akan jadi malaikat. Sebab dah jadi manusia. Lepas tu bila syaitan kata pula Adam, malaikat tu best. Jadi kalau kamu dapat dekat dengan pokok ni, kamu dapat jadi malaikat. Jadi tidaklah Allah Ta'ala tu nak jadikan kamu ni malaikat. Jadi Allah Ta'ala tak bagi kamu dekat dengan pohon ni. Dia hasutlah, dia buat cerita, dia katalah nampak macam malaikat tu jadi malaikat lagi best kan. Jadi bila dia hasut Adam AS, tak cukup dengan tu kan. Syaitan bahkan bersumpah dalam ayat 21 tu yang bermaksud, dan ia bersumpah kepada keduanya dengan berkata, sesungguhnya aku adalah dari mereka yang beri nasihat kepada kamu berdua. Aku bagi nasihat dia. Syaitan itulah ayat dia. Aku bagi nasihat dia, siapa suruh ikut. Di akhirat nanti pun ada tak orang yang claim kata syaitan yang hasut dia? Ada. Syaitan kata apa? Aku lepas tangan sebab aku cakap je. Dan mereka dah ada akal, mereka dah ada petunjuk yang kau beri ya Allah, kenapa mereka buat pula? Itu syaitan buat baik pula di akhirat nanti. Dia nak berlepas tangan. Sungguh masa tu dia rasa dia dah seronok lah bagi siapa yang ikut jalan dia. Maka bila Adam mendengar tipu daya syaitan tersebut, ayat ke-22 yang bermaksud, maka dengan sebab itulah ia dapat menjatuhkan mereka berdua ke dalam larangan dengan tipu dayanya. Maka Adam pun pergi ke pohon tersebut dan makan buah tersebut, terdedah auratnya. Maka Allah Ta'ala kata, ya penghujung tu, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pokok itu, dan aku katakan kepada kamu bahawa syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Dan Allah Ta'ala murka kepada Adam AS dan Hawa, aku dah katakan engkau bahawa jangan dekat dengan pokok itu, dan syaitan tu musuh yang nyata. Dan akhirnya apa jadi? Jadilah Adam dan Hawa diturunkan ke muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah kisah bermulanya kehidupan kita sebagai manusia, anak zuriat Nabi Adam AS sehingga ke hari ini. Dan berterusanlah cerita kita, cerita atuk kita Adam AS dan Hawa. Berterusanlah cerita itu yang kita warisi sehingga hari ini. Perperangan musuh kita yang nyata antara manusia dan juga dengan syaitan. Okey. Jadi kita setelah mendengar kisah tadi tu, apa kita boleh lihat dulu untuk kita membaca kisah ini? Pertamanya, Allah Subhanahu Wa Taala dia pesan banyak kali kepada manusia. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala, kata-kata Allah ni macam mana kita nak ambil? Kata-kata Allah ni bukan kita nak baca, ambil macam kata-kata manusia, macam buku dan sebagainya. Tapi kata-kata Allah ni, bila Allah Ta'ala kata baca dan ikut, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Maka Quran ni, apa saja yang kita pegang, kata-kata Allah ni merupakan, itu adalah pegangan yang sepatutnya kita pegang. Tak boleh tinggal ambil sikit, ambil sana, ini kisah sirah dia, tak payah ambil. Sebenarnya semuanya kata-kata Allah tu adalah berlaku dan benar, dan Allah Ta'ala suruh kita berpegang sungguh-sungguh dengan Al-Quran. Okey, kisah Nabi Adam tadi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia ceritakan kisah Nabi Adam untuk siapa? Untuk kita ambil iktibar kan? Iaitu berkaitan dengan pertamanya tentang iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Trust, iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, percaya kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beriman kepada Allah ni, apa maksud iman? Kita cakap dengan lisan, membenarkan dengan hati, dengan beramal dengan perbuatan. Jadi bila kita beriman kepada Al-Quran, hari ini Allah Ta'ala tunjuk kisah tentang Adam AS.
Pertama, bila Allah Subhanahu Taala suruh sesuatu, maka apa patut kita buat? Buat. Kena buat terus. Bila Allah Taala larang buat daripada Al-Quran, jangan buat, maka jangan buat. Boleh tak kita rasa kita nak langgar ayat Quran sebab kita rasa okey kot, sebab aku rasa, kita fikir sendiri? Boleh tak? Tak boleh. Sebab Allah Ta'ala je maha mengetahui. Jadi Allah Ta'ala dah pesan kat kita dengan Al-Quran, kena ikut. Kemudian dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Ta'ala dah tunjukkan kisah Nabi Adam alaihissalam. Siapa musuh Adam? Musuh kita? Syaitan. Apa cara dia? Dia bisikkan. Bisikan yang pelbagai. Pertama, dia bisikkan tentang bagaimana untuk nak menjadi lebih hebat, menjadi lebih tidak mensyukuri saat-saat yang semasa. Sebab itu dalam kehidupan kita, live in present ni, kehidupan yang sekarang untuk kita syukuri ni sangat penting. Hari ini ada orang yang dia ada dah ilmu pengetahuan, dia boleh baca Quran untuk memahami Al-Quran, tapi dia rasa macam tak cukup lah. Kalau jadi macam orang tu kan best kan. Jadi macam orang tu best. Jadi dia pun leka daripada Al-Quran, maka dia pun tinggalkan Al-Quran, pesanan-pesanan Allah untuk mensyukuri saat-saat semasa, maka dia mengejar satu benda yang lain, sehingga dia dibisik oleh syaitan untuk menjadi orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Adam. Adam adalah manusia yang terbaik. Betul tak? Manusia adalah makhluk yang terbaik. Allah Ta'ala kata, kuntum khaira ummah, kamu adalah sebaik-baik ummah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia dicipta dengan sebaik-baik ciptaan. Baik manusia ni. Malaikat dia tak ada nafsu. Dia iman dia maintain sama je. Dia ikut perintah Allah dan dia tak akan kurang, tak akan lebih. Tapi manusia, dia berikan Allah segala-galanya. Iman tu diberi peluang untuk nak naik lagi. Kan? Kalau buat jahat pun sama juga kan. Boleh jatuh lagi, lebih teruk daripada binatang lagi. Balhum adall, bahkan lebih teruk daripada binatang lagi. Jadi Adam satu manusia, satu makhluk Allah, ciptaan yang baik. Tapi apa jadi? Syaitan bisikkan kepada Adam AS, cuba lihat macam mana jadi malaikat. Kan best? Malaikat ada sayap, malaikat ada kelebihan itu, malaikat ada kelebihan ini. Malaikat iman dia tetap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka syaitan menghasut Adam AS. Lepas tu dia pun terlupa. Dia terlupa untuk dia mensyukuri saat-saat semasa. Dia jadi manusia lah, ciptaan yang terbaik, duduk dalam syurga. Ada pula pasangan Hawa alaihissalam. Dan syaitan hasut, akhirnya dia pun tergolek sekali. Bab kata orang kita apa, yang dikejar berciciran, dia kendung berciciran, yang dikejar tak dapat. Dikejar tak dapat, dia kendung berciciran. Macam itulah bila syaitan menghasut kita untuk meletakkan was-was, bisikan-bisikan ni ke dalam hati kita. Jadi selepas syaitan hasut kita, maka syaitan hasut Adam AS, dan Allah Ta'ala juga dah pesan apa? Perkara-perkara yang kepungkaran, perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Taala dipanggil mungkar. Allah Ta'ala kata, jangan buat riba. Walaupun riba tu nampak macam untung kan. Maksudnya mungkar, jangan ikut. Jangan main nombor ekor, haram. Judi, jangan main judi. Walaupun pada pandangan orang tertentu dikata, judi ni apa? Boleh mendatangkan keuntungan kalau kita pandai menguruh dan sebagainya, pandai bermain dan sebagainya. No, tak boleh. Perkara yang ditegah tetap kemungkaran. Jadi dekati pokok tersebut, benda yang besar tak besar mana, tapi dia mungkar, tak boleh kan. Sama juga, benda apa saja yang Allah Ta'ala kata tak boleh, maka perkara tersebut perkara mungkar, tak boleh lah kan. Sama juga Allah Ta'ala kata apa? Jangan dekati zina. Tak boleh lah. Dekati pun tak boleh, mungkar. Walau orang kata, tak ada hal, aku bukan buat apa pun, ini adalah normal pekerjaan hari-hari, nak buat macam mana kan. Tapi kata-kata Allah dah pesan daripada awal, jangan dekati, sebab itu adalah perkara mungkar. Walaupun kita rasa benda kita buat apa-apa, kita tak apa, tapi mungkar walaupun sekecil-kecil di sisi Allah tetap ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Adam AS tak buat kesalahan besar mana pun. Kalau kita rasa apa masalah, dekat dengan pokok aja, dekat dengan pokok, kita pergi pokok petik, tak jadi apa pun. Tapi itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan bilalah kisah ini berlaku, maka Allah Ta'ala turunkan Adam AS dan Hawa ke muka bumi ini. Dua sifat kita boleh lihat. Satu, syaitan dikeluarkan daripada syurga. Kemudian siapa? Adam AS keluar daripada syurga. Lihat dua makhluk, kita bandingkan untuk ambil pengajaran. Pertama, syaitan bila dia terjatuh, tergolek kan,
dia frust, dia kecewa, dia marah, apa jadi kepada dia? Makin sombong, makin angkuh, hasut orang pula, supaya sama-sama jadi kecewa, jadi frust macam dia. Sebab itulah syaitan sebenarnya makhluk yang apa? Makhluk yang berputus asa. Kalau dia ingat Allah, dia saya je boleh taubat kepada Allah Ta'ala, minta ampun, ya Allah, aku mohon ampun kepada engkau sebab aku pernah ingkar perintah engkau untuk sujud kepada Adam. Tapi syaitan ni dia putus asa. Dan putus asa dia tu mendorong dia untuk lebih jahat, lebih jahat, lebih jahat lagi, iaitu untuk menghasut anak cucu Adam, ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Jadi manusia yang taat pula macam mana? Adam AS bila terjatuh apa buat? Taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam surah ni kita boleh amalkan doa pada ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa doa dia? Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maksudnya berkata mereka berdua merayu, wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan kalau engkau tidak mengampunkan kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya menjadilah kami dari orang-orang yang rugi. Okey, itu sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia jatuh, bila dia lemah, bila dia tersasul, bila dia tergolek, bila dia terbuat kesilapan, apa yang patut dia lakukan? Kembalikan semula diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hidup itu is a process. Manusia ini diberikan Allah segala-galanya untuk diuji, untuk dikatakan beriman tersebut diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dahulu. Tapi yang Allah Subhanahu Wa Taala nak lihat bukan kejatuhan kita tu. Nak lihat macam mana kebangkitan kita untuk kita kembalikan taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembalikan kita punya iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbeza dengan syaitan. Jadi beza kita antara syaitan dan juga Adam alaihissalam. Beza antara iblis dan beza antara orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi bila kita lihat juga dalam ayat ini, maka kita boleh amalkan doa ni. Sebab hari-hari kita sepatutnya jadikan diri kita mewarisi kebaikan yang diberikan oleh Adam alaihissalam dengan doa-doa yang diberikan baginda Adam alaihissalam yang dicatat oleh Allah dalam Al-Quran. Doa ni kira doa yang ada dalam Al-Quran dan patut kita semua amalkan. Okey. Jadi syaitan sampai berterusan sampai kiamat, dia akan teruskan dengan satu perkara saja. Apa dia? Bisikan, was-was. Bisikan untuk buat jahat, bisikan untuk buat tu, bisikan untuk buat ni. Okey. Dalam ayat yang ke-16 dan 17, kita reverse sikit. 16 dan 17. Allah SWT kata dalam Quran, Iblis dah kata ke Allah tadi. Iblis berkata, oleh kerana engkau wahai Tuhan menyebabkan daku tersesat, maka demi sesungguhnya aku akan mengambil tempat menghalangi mereka dari menjalani jalanmu yang lurus. Itu syaitan tadi. Dia akan ambil tempat untuk orang terbelok daripada jalan yang lurus. Okey. Kata syaitan, kemudian aku akan datangi mereka dari hadapan serta dari belakang dan dari kanan mereka serta dari kiri mereka. Syaitan akan datang dengan 4 penjuru ini. Syaitan tak boleh datang daripada mana? Atas. Kan? Allah Ta'ala selalu gunakan wa anzalallahu sakinah. Allah Ta'ala menurunkan rahmat, menurunkan ketenangan. Turun ada bawah ke atas ke? Tak ada kan? Turun daripada atas ke bawah. Jadi atas itu adalah milik rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syaitan yang akan datang pada depan, belakang, kiri dan juga kanan. Jadi dalam tafsir Ibnu Abbas, sahabat Nabi, dia menerangkan bagaimana syaitan datang daripada depan, belakang, kanan dan kiri. Yang pertama, bila syaitan datang daripada depan, untuk dia nak meragukan apa? Meragukan hari akhirat. Yang pertama, syaitan nak meragukan hari akhirat. Sebab kita lahir daripada perut ibu, kita berjalan ke depan kan, nanti nak pergi menuju ke hari akhirat. Jadi syaitan akan datang di depan kita untuk meragukan tentang hari akhirat. Sebab kita nak ke depan, dia nak menuju hari akhirat. Jadi syaitan ragukan. Dia kata apa? Dia kata macam-macam lah. Dia kata akhirat ni tak wujud. Dia kata macam mana pula ada alam kubur. Alam kubur macam mana boleh wujud? Sedangkan kalau orang tu mati dekat laut, tak jumpa mayat dia, macam MH370, itu ada alam kubur ke? Syaitan datangkan was-was, bisikan-bisikan yang mana untuk menguji iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu
Syaitan kata, takkanlah ada syurga ada neraka. Tak adil. Ini tidak adil, kan? Sebab dah bagi dunia, buatlah apa nak buat pun, kan? Takkan pula lepas tu ada balasan pula. Yang jadikan dunia ini tu Allah Ta'ala juga. Jadikan izin Allah ada maksiat pun Allah Ta'ala juga. Takkanlah tiba-tiba nak ada syurga ada neraka. Syaitan hasut untuk meragukan akhirat di depan kita. Apa kita lihat ni semua diragukan di hadapan kita ni untuk kita nak menuju akhirat tersebut. Bila datang pada belakang pula, syaitan buat apa? Syaitan bagi kita cintakan dunia. Dia bisik pada belakang, bisikan untuk cintakan dunia. Syaitan kata, janganlah tinggalkan, kan, dunia ni. Syaitan kata, dunia yang kamu dah bagi pada orang tu, sepatutnya kamu ambillah balik. Apa ni, kan? Kamu nak bagi sedekah, bagi zakat, apa ni, kan? Cuba lihat apa yang kamu nak tinggalkan. Sebab yang nak ditinggalkan di belakang kita dunia, di depan akhirat, di belakang dunia. Yang kita nak tinggalkan dunia, nak pergi ke depan akhirat. Syaitan hasut daripada belakang kita berkaitan dengan dunia. Dia kata dunia jangan tinggalkan, dunia ni jangan lepaskan. Sebab dunia ni nanti seolah-olah nak hidup selama-lamanya, tak jumpa akhirat. Bukan tak boleh ambil dunia, tapi maksud dia meragukan supaya dunia ni jangan terlepas daripada hati-hati manusia. Okay? Dan kanan pula, dia buat apa? Dia kelirukan urusan agama. Dia kata, betul ke nak bagi zakat ni, kan? Bagi zakat ni rugi, betul ke nak sedekah ni? Nak sedekah ni rugi, habis duit. Betul ke nak mengajar free ni, kan? Lepas tu patutnya boleh claim dan sebagainya. Syaitan nak kelirukan urusan agama. Bahkan dalam solat pun sebut dikelirukan oleh syaitan. Syaitan kata, solat dah berapa rakaat ni, kan? Syaitan dah, kita pun rasa sebelum ni aku rasa macam berat nak ke kanan je, aku dengar bisikan ni, kan. Maksudnya syaitan dia datang kepada kita, kata berapa rakaat ni nak solat ni, berapa hari dah tinggal puasa ni, kan, nak kena ganti, macam mana, pukul berapa ni nak solat, kan? Dan daripada kiri pula syaitan dikelirukan, dia bagi manusia tersebut suka buat maksiat. Dia rasa kita pun tengok, kan best kan orang tersebut, kan? Dia boleh pergi main judi, seronok main judi ni, buang masa. Orang tersebut boleh duduk main golf berjam-jam, kan? Tak adalah maksiat, tapi dah lama-lama jadi maksiat, kan? Sampai lewatkan waktu solat. Apa pun kita buat, mungkin kita nampak kecil, tak ada benda, tapi boleh jadi maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syaitan kelirukan, kau bukan buat salah pun, main golf aja, tapi main golf dari pukul 8 sampai pukul 3, solat lepas pukul 3, kan? Tak buat apa pun, ketuk bola, kan? Tu je, pukul bola. Lepas tu saya teringat Ustaz Ismail Kamus dulu, dia kata dia pelik. Kata orang main golf ni, iaitu golf, GOLF, golongan orang lambat faham. Sebab apa? Pukul, pergi kejar, tengok bola dia. Pukul lagi, pergi kejar, tengok bola lagi. Hujung-hujung, masukkan dalam lubang, kan? Cuba ambil masuk lubang tu, dia kata, kan? Golongan orang lambat faham. Wallahualam. Okey. Dan ada satu hadis Nabi SAW bila mengajar kita untuk kita berdoa pagi dan petang. InsyaAllah saya akan sharekan dalam WhatsApp dan sebagainya. Doa daripada Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan keselamatan dunia dan akhirat, keselamatan daripada hasutan syaitan depan, belakang, kiri dan kanan tadi. Apa doa dia? A'udzu syaitanir Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan dan pengampunan dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, berikan aku keselamatan fi dini, pada agamaku, wa dunya fi dini wa dunyaya, duniaku, ahli keluargaku, wa mali, dan hartaku. Harta ni termasuk ilmu dia, jangan guna salah pakai, kuasa dia, wang ringgit dia. Allahumma astur aurati, ya Allah, tutuplah auratku, keburukan-keburukanku. Dan kita hari ni, kalau Allah Ta'ala yang jadikan kita ni baik lagi pada hari ni, sebab apa? Sebab orang tak tahu bagian kita macam mana, kan? Orang tak tahu kita ni kat rumah macam mana, kadang-kadang malas juga ke, kadang-kadang macam tu, engkar perintah Allah juga ke, kan? Sebab Allah Ta'ala nak tutup lagi aib kita. Wa amin rawati, ya Allah, sejahterakan, amankanlah sekelilingku, rawati. Allahumma a'udzubika, ya Allah, selamatkan aku daripada keselamatan daripada depan, belakang, kiri dan juga kanan. Dan insya-Allah nanti saya akan kongsikan doa ni betul-betul
berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis yang sahih. Okey. Jadi apa kita boleh ambil iktibar keseluruhan? Kena ingat sentiasa bahawa Allah Ta'ala pesan kat kita, musuh kita yang nyata tu siapa? Syaitan. Syaitan, dia punya cara dia menghasut kita gunakan apa? Was-was. Dan menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jika tergulik, terjatuh sebagainya, sentiasa kena kembalikan taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Dan juga perbanyakkan doa daripada hadis Nabi. Dan hari-hari kita dah tambah satu amalan. Mula-mula apa? Banyakkan baca La ilaha illallah. Jadi sekarang ni tambah lagi amalan untuk doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan juga doa-doa yang lain yang kita boleh ambil iktibar, yang kita boleh ambil amalkan untuk kita dapat selamat dunia dan juga akhirat. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu